Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pertama sekali marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, penghulu segala hari, untuk merasmikan majlis pelajaran kempen Faham Khatam Al-Quran sebelum Ramadan yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Buat kata semua, majlis ini ialah hasil kerjasama di antara kumpulan Karang Craft dan juga tim Quran bersama rakan-rakan strategi yang lain. Sebelum itu, dengan penuh rasa ta'zim berbesar hati saya, dengan penuh rasa kesyukuran kehadiran div-div kehormat kita yang berbahagia, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob, pengurusi kumpulan Karang Craft dan pengarah eksekutif, penerbit dan ketua pegawai eksekutif grup buku Karang Craft. Alhamdulillah, Datuk. Dan tak dilupakan, tak boleh tak bukan, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Razid, ketua pegawai eksekutif tim Quran, dan seluruh barisan div-div kehormat. Alhamdulillah, dan rakan-rakan media kita semua. So, untuk kita memohon keberkatan dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan majlis kita pada hari ini, kita mulakan majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kepada yang sedang menonton live ini, teruskan like dan share live yang sedang berlangsung supaya lebih ramai yang dapat menonton program kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sekarang kita akan mendengarkan potongan ayat-ayat suci Al-Quran daripada qori jemputan kita, iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan Ustaz Tirmizi Haji Ali. Wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. InsyaAllah saya dan Al-Fadhil Ustaz Tir akan baca surah Al-Jumu'ah, dan saya nak mengajak semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada di studio dan juga sedang berada di yang langsung kita untuk sama-sama kita baca sama-sama surah Al-Jumu'ah daripada ayat pertama sehinggalah ke ayat yang terakhir, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Saya tak puas juga insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada dua qari kita sebagai Al-Fadhil Ustaz Tarmizan Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah. Seterusnya dijemput dan dipersilakan pentadabbur untuk sama-sama kita menghayati intipati pada surah atau ayat yang telah dibacakan oleh dua qari kita tadi. Hadis yang penuh ta'zimnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Al-Samad, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, untuk mentadabbur ayat suci Al-Quran yang baru saya dibacakan tadi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Jumaat, hari yang terbaik yang Allah kurniakan bagi kita dalam tempoh seminggu. Antara kebaikannya dia menghimpunkan jiwa-jiwa yang beriman dan menginginkan kebaikan daripada hari yang Allah kurniakan ini dalam pertemuan yang dinamakan pertemuan Jumaat. Jumaat yang menghadirkan kefahaman daripadanya perhimpunan yang berlaku saban minggu. Dalam rutin kebiasaannya, tak kala mana pertemuan itu berlaku, pasti akan ada kuntuman, senyuman dan juga sapaan mesra yang menghadirkan gembira dalam hati manusia kerana dia tahu dia tidak berseorangan di dunia ini. Tetapi perlu kita sedar, perhimpunan di dunia ini cuma satu daripada perhimpunan-perhimpunan yang ada, dan di sana ada satu perhimpunan yang besar yang kita akan dihimpunkan pada satu hari tersebut yang digelar sebagai hari kiamat, perhimpunan yang terbesar yang kita diberikan peluang untuk mengetahui hakikat perhimpunan yang pada waktu itu di situlah akan terletak penentuan sama ada gembira yang kita rasakan di dunia ini akan berpanjangan ataupun ia akan berakhir dengan kesedihan. Lalu untuk mendapatkan hari perhimpunan yang terakhir nanti akan kita beroleh kegembiraan padanya, maka perlu dihadirkan peringatan, dan peringatan yang terbaik itu tak lain tak bukan seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-45. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan ingatkanlah mereka dengan Al-Quran bagi mereka yang takutkan dengan janji buruk, sesuatu yang kita minta simpang berlaku pada hari kita akan dihimpunkan kelak. Peringatan surah Al-Jum'ah ini dimulakan dengan mengingatkan hidup dunia ini mesti diteruskan dengan dihadirkan syukur yang selalu dipanjatkan menerusi tasbih kepada Allah, pemilik kepada dunia dan akhirat. Dialah rajanya yang tidak ada kelemahan padanya, Al-Quddus. Dan dialah yang maha berkuasa dan maha bijaksana dalam pengaturannya terhadap kehidupan makhluk-makhluknya. Maka antara pengaturannya yang sempurna, diutuskan kepada kita Nabi yang membawakan Al-Quran bukan sekadar untuk orang Arab, bahkan untuk orang ajam seperti kita. Daripada situlah kita beroleh petunjuk bagaimana untuk berhadapan dengan hari perhimpunan yang kita harapkan hari itu adalah merupakan hari yang bahagia untuk kita. Al-Quran yang Allah hadirkan ini diperingatkan kepada kita jangan diperlakukan seperti mana orang-orang yang sebelum daripada kita memperlakukan kitab-kitab mereka, khususnya bagi golongan Yahudi yang telah pun diberikan Taurah, sesuatu yang mampu untuk menjamin kebahagiaan hidup akhirat mereka. Tetapi di hadapan mereka kitab tersebut diperbuat seolah-olah ia seperti mana buku-buku yang lain. Mungkin dibaca tetapi tidak difahami, tidak ditunaikan tanggungjawab kefahaman dengan dilaksanakan tuntutan-tuntutan yang mampu untuk memberikan jaminan kebahagiaan kepada dirinya. Maka mereka inilah yang telah diumpamakan seperti mana keldai. Bahkan kehidupan mereka itu lebih teruk daripada keldai. Kerana keldai kalaupun dia menanggung kitab-kitab, dia tidak akan berani mengubah isi kandungannya. Sedangkan orang Yahudi yang berada di hadapan mereka kitab yang memberikan jaminan kebahagiaan, mereka berani untuk merubah isi kandungannya mengikut selera hawa nafsunya. Maka lantaran itulah Allah memperingatkan golongan ini dengan kepintaran mereka konon-kononnya mampu untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik daripada wahyu Allah. Andai kata mereka menganggap apa yang mereka punya itu lebih baik daripada sekalian yang lain, beranilah kalian untuk berhadap dengan kematian. Sedangkan diketahui orang Yahudi adalah orang yang paling takut dengan kematian kerana mereka tahu pengakhiran mereka bukan sesuatu yang membahagiakan, bahkan akan membinasakan. Sedangkan bagi kita semua, orang beriman, antara saat yang ditunggu-tunggu
Iaitulah mereka mengharapkan kematian yang akan menghadirkan akhirat dalam kehidupan mereka. Pertemuan yang diharapkan bukan berlaku sesama kita, tetapi kita akan berhimpun bersama dengan zat yang telah kita puji selama ini dengan tasbih kita, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi untuk pertemuan hari tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk sentiasa mengambil ingat daripada masa ke semasa, kerana inilah yang akan menjamin keberhasilan hidup tanpa merugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka lantaran itulah orang yang punya iman, ketika mana mereka berhadapan dengan hari Jumaat, minda mereka itu perlu disetkan untuk hari pertemuan tersebut. Maka Allah ketika mana menitahkan kita untuk hari Jumaat ini, Allah kata, wahai orang beriman, berusahalah dengan sesegera mungkin untuk mengingati Allah, ila zikrillah, yang difahami dengan khutbah Jumaat, yang akan mengingatkan kita tentang taqwa, persiapan untuk akhirat yang kita inginkan, menempah syurga daripadanya, dan tinggalkanlah dunia yang sedang diidam-idamkan oleh seluruh yang melupakan hari pertemuan lebih daripada syurga yang Allah janjikan untuk mereka. Wadharul bai', satu daripada kegilaan manusia adalah memperolehi keuntungan jenis itu. Tinggalkan seketika untuk Allah. Apa yang ditinggalkan seketika untuk Allah ini pada waktu yang telah ditentukan ini, ianya telah pun dinyatakan dengan jaminan itulah yang terbaik untuk kita kalau kita mengetahui akannya. Tetapi Allah bukan menutup ruang untuk kita menikmati nikmat-nikmatnya. Waktu selepas daripada kita mengingatkan diri kita tentang akhirat dan melaksanakan tanggungjawab terhadapnya, bertebaranlah kamu, carilah rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Tetapi dalam kita mencari rezeki yang didambakan oleh semua manusia ini menerusi perniagaan dan sebagainya, jangan lupa ingatan itu perlu kekal dalam diri kita. Ingat kita kepada Allah. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Orang yang berniaga dengan ingat Allah pasti akan memberikan keberuntungan yang tidak akan putus-putus dalam hidup mereka. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diikuti dengan golongan yang mengesampingkan peringatan, terutamanya apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk nak merebut keuntungan perniagaan. Mereka meninggalkan peringatan khutbah yang disampaikan oleh Nabi. Sedangkan apa yang Allah nak berikan daripada sisi Allah, menerusi peringatan yang tempohnya sekitar setengah jam hingga 1 jam ini, ia mampu memberikan sinar untuk sepanjang hidup kita. Dengan peringatan itulah yang menghasilkan kebaikan demi kebaikan, menjamin kebahagiaan untuk hidup kemudian hari dalam keadaan kita menikmati hidup dunia dalam keadaan berbatasan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah antara rangkuman kefahaman daripada surah Al-Jum'ah, surah yang mengingatkan kita tentang hari pertemuan yang satu lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan inilah yang kita laksanakan tanggungjawabnya, memahami akan peringatan daripada Al-Quran dan melaksanakan tuntutannya akan menghadirkan bahagia untuk satu lagi pertemuan yang Allah janjikan kepada kita. Itulah pertemuan yang terakhir yang akan memastikan selepas daripada itu setiap daripada kita sama ada beroleh keberuntungan yang sebenar yang namanya syurga ataupun kerugian selama-lamanya dalam neraka. Wal'iyadu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada ketiga-tiga ustaz kita atas alunan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur sebentar tadi. Khusyuk sungguh kami mendengarnya. So alhamdulillah. So baiklah, seterusnya kita meneruskan lagi majlis untuk kita menjemput Ketua Pegawai Eksekutif bagi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas untuk berkongsi tentang perjalanan Kuranawa. Dipersilakan Puan Marhaini Yusof. Kita saksikan dulu sedikit video perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk, minta maaf. Cuma semangat sebenarnya nak berkongsi tentang perjalanan 10 tahun pertama untuk Quran Hour. Apa yang kami lakukan dalam 10 tahun pertama adalah fokus kepada pembinaan ekosistem itu sendiri. Bagaimana untuk kita merubah mindset dengan Al-Quran. Ya, tetapi kita sebenarnya kami semua sangat menunggu kerjasama dengan Think Quran kerana kami melihat bagaimana apa yang Think Quran lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang akan membantu kami untuk 10 tahun ke depan lebih lagi. Dan untuk 10 tahun kedua kami sudah masuk untuk tahun ke-11 yang mana fokus adalah untuk Empowerment Challenge. Bagaimana kita berharap supaya banyak lagi badan-badan yang akan bersama dengan kita untuk memahami Al-Quran dari Al-Quran yang difahami tersebut. InsyaAllah kita berharap untuk kita melakukan perubahan di tempat ataupun organisasi masing-masing. Target kita adalah pada tahun 1500 Hijrah yang mana 55 tahun dari sekarang adalah untuk kita mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. A nation of compassion ataupun hasrat kita adalah world of compassion. Dan ini adalah seiring dengan apa yang Think Quran lakukan, targetkan, sasarkan seramai 100 juta orang untuk umat untuk faham Al-Quran. Kita bawakan mesej kita, setiap tahun kita akan pilih satu surah yang mana kita pasakkan di World Quran Hour, kita pasakkan di Arafah Quran Hour, di Malaysia Quran Hour dan juga World Quran Convention, selain daripada program-program lain. Dan kita dah ada 10 tahun dengan 10 surah untuk ke depan. Tahun ni kita akan bawakan surah Al-Jumu'ah, insyaAllah. Next. Misi kita pada tahun ini adalah surah Al-Jumu'ah. Bukan kebetulan hari ini juga adalah hari Jumaat, kita membawakan satu agenda besar dan kita berharap untuk melakukan satu ummah grand reset dengan Think Quran dan juga gabungan yang ada pada hari ini, insya-Allah. Okey, saya akan sharekan sedikit, maknanya sepanjang tahun ini terutamanya insya-Allah dengan kerjasama dengan Think Quran akan lebih lagi di mana kita akan ada 52 kali Jumaat. Hari ini Jumaat kedua, minggu lepas 5 Januari sudah Jumaat pertama dan alhamdulillah insya-Allah kita akan terus pasakkan selama 52 Jumaat untuk kita melakukan mindset change, ummah grand reset dengan matlamat untuk kesatuan dan transformasi sosial. Target kita adalah 3U, ya, target kita adalah 3U, ulama, umara dan juga ummah. Dan kalau kita tengok, kita dah capai dalam 6.62 billion dan setiap tahun kita akan pilih satu surah yang kita akan pasakkan habis-habisan sehingga berlaku mindset change. Kita mula dulu dengan surah-surah yang selalu kita baca tetapi sebenarnya kita tak faham. Saya berjumpa dengan beberapa orang semasa kita laksanakan kempen surah Yasin, mana seorang imam berkongsi, dia share, dia kata dah 50 tahun dah dia baca Yasin tapi tak faham apa ada dalam Yasin. Dan kita mulakan dan alhamdulillah kita harap pada tahun ini momentum itu akan lebih lagi dan kita mula melihat bagaimana ketika orang memahami surah Yasin tersebut, mereka mula membina values ataupun nilai-nilai dalam corporate. Seperti contoh dalam Tenaga Nasional Berhad, mereka mulakan nilai-nilai untuk keselamatan dari ayat 1 hingga 12 surah Yasin. Dan inilah konten yang akan kita sampaikan dalam surah Al-Jumu'ah, yang mana kita ada banyak cabaran ataupun distraction ataupun noise in our life tentang ignorance, tentang entertainment, tentang business dan juga tentang fear of death. Jadi kita harap di setiap Jumaat kita akan melakukan grand reset, ummah grand reset melalui 4 perkara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk awal-awal mungkin orang takut tengok tilawah bila tak faham Quran. Tapi apabila mereka mula memahami bahasa Al-Quran, mereka mula faham, oh tilawah tu apa, dan akan gali lebih lagi. Dan kita akan tazkiyah, penyucian jiwa. Kita akan lakukan juga ta'lim, macam mana mengajar dan juga mencari hikmah ataupun wisdom dari setiap ayat yang kita faham, kita baca.
InsyaAllah. Dan kita berharap untuk mencapai ke social transformation tersebut, slide tadi tu, untuk mencapai ke social transformation tersebut, kita dianugerahkan oleh Allah dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis dan juga provisions ataupun rezeki, yang kita harap melalui Think Quran ini kita manifestasikan, kita bumikan surah Al-Jumu'ah ini sehingga kita mencapai social transformation, insya-Allah. Okey, last sekali terakhir saya ingin berkongsi bahawa bagaimana hari ini insya-Allah menjadi satu momentum yang cukup penting, satu grand reset yang insya-Allah kita akan dapat lakukan semasa Ramadan grand reset nanti insya-Allah. Ekosistem menuju Think Quran Ramadan Grand Reset, khatam faham Al-Quran. Ini harapan kita di mana kita hasratkan untuk kita mengubah suasana tersebut. Kita sasarkan dengan 1000 patah perkataan, kita mencapai mungkin 80% ataupun 30% kita menguasai Al-Quran. Dan insya-Allah dengan gabungan pada hari ini, kita bergabung dengan Think Quran, kita bergabung dengan adanya Amazing Quran, dengan adanya Sinar Harian yang akan sentiasa mendorong kita untuk lebih lagi dengan Al-Quran, meningkatkan lagi, melakukan content leap dengan Al-Quran. Dan kita ada My Quran Time setiap hari, dan kita juga ada rumah ngaji di seluruh Malaysia dan juga Quran Corner yang sebenarnya lebih daripada 3,000 lokasi. Dan akhirnya matlamat kita adalah pada tahun 1500 Hijrah, 55 tahun dari sekarang, ya, untuk kita sendiri, bagaimana untuk kita mengqurankan bangsa dan mengikhlaskan ummah, dan bagaimana elemen paling penting adalah 100 juta umat faham Al-Quran. InsyaAllah di hari Jumaat yang mulia ini kita pasakkan, ya, niat kita, hasrat kita, keinginan kita untuk kita melakukan satu perubahan dari Malaysia ke seluruh dunia dengan baca, faham dan amal Al-Quran. Bismillah, ya Allahu Akbar. Terima kasih. Bismillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Marhani Yusof atas perkongsian yang bagi saya sangat-sangat amazing, sangat-sangat awesome, bos. So alhamdulillah. So now majlis akan diteruskan dengan menjemput Yang berbahagia Tuan Ahmad Yani Abdul Manaf selaku pengurus penerbitan Al-Quran Karya Bestari untuk berkongsi kisah perjalanan Al-Quran Amazing. Majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi, datang dari dekat dan jauh, subhanallah. Hari ini kita berpeluang untuk bertemu dan berkumpul untuk satu ikatan kita bersama dengan Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah. Jadi kehormatan bagi kami untuk berkongsi di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian, 10 tahun perjalanan Al-Quran Karya Bestari Kumpulan Media Karangkraf. Alhamdulillah, tanpa terasa, Quran yang kami telah usahakan 10 tahun yang dulu, ya, hari ini sebenarnya kita telah terbitkan lebih daripada 50 variasi Al-Quran. Sebanyak 7 juta telah pun diedarkan di tengah masyarakat, bukan hanya di Malaysia, malah juga di peringkat global, ya, di seluruh dunia. Apa beza Quran Karya Bestari dengan Quran yang biasa di pasaran? Sebenarnya Quran Karya Bestari ini sinonim dengan Quran inovasi. Jadi apa maksud Quran inovasi? Tuan-tuan, perempuan di tangan kita semua ada handphone. Kita faham dulu handphone ni hanya sebagai terbatas alat komunikasi dalam bentuk suara. Hari ini handphone segala-galanya. Kita ambil gambar dengan handphone, kita ambil video dengan handphone, kita simpan diary kita dalam handphone, kita update status kita pun dalam handphone. Malang, perkembangan agama kita, Al-Quran, ilmunya terpisah. Ya? Untuk kita belajar tajwid ada satu kitab lain. Kita belajar wakaf ibtidak ada satu kitab lain. Ya? Dan kita belajar terjemahan perkata ada kitab lain. Hari ini kita himpunkan semua yang kita maksudkan tersebut dalam satu mushaf. Itulah inovasi yang kita lahirkan di dalam Al-Quran Karya Bestari yang tuan-tuan lihat tersebut. Ya. Kalau kita lihat ada 10 segmen. Ya. Segmen yang pertama sebenarnya Quran yang kita lahirkan, antara yang awal adalah Al-Quran Amazing.
yang kita akan bekerjasama dengan tim Quran. Ya. Dalam Quran Amazing ni sebenarnya ada 33 ilmu Al-Quran dalam satu mushaf. Ya. 33 ilmu Al-Quran kita letak dalam satu mushaf. Kemudian kita kembangkan, akhirnya menjadilah lebih kurang 8 jenis Quran yang kita tampilkan ke tengah masyarakat. Pertama, tuan-tuan boleh lihat Al-Quran yang hanya ada mushaf, ada wakaf ibtidak, ada tajwid berwarna, ya, memudahkan orang nak tahu 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, kan. Kemudian ada Al-Quran yang kita namakan Al-Quran Haramain. Yang ini adalah tafsir ayat-ayat pilihan, ya. Dan saiznya pun pelbagai, ya. Ada yang A4, ada yang B5, ada yang A5, ya. Sampai sekarang ni kita buat yang paling besar, A3, ya. Kemudian ada Al-Quran Multazam. Al-Quran ini adalah tafsir bil hadis, ya, di mana Rasulullah sebut kalau kita berpegang kepada 2 perkara, kita akan selamat, iaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kita tampilkan dalam Al-Quran Multazam, dan istimewa tuan-tuan yang dari Brunei, ya. Inilah satu-satunya Quran terjemahan selain Quran terjemahan Brunei yang boleh diedarkan di Brunei. Sebab Quran Multazam kita dah disemak oleh Jabatan Dakwah Brunei dan dibenarkan masuk di Brunei secara rasmi. Kemudian kita ada Quran hafalan, ada namanya Quran Hafiz, ada Quran Tahfiz dan Tahfiz Junior. Kemudian kita ada Quran yang kita pecahkan menjadi terjemahan perkata. Ada Al-Andalus, ada Mu'jam, ada Aryat. Kemudian ada Al-Quran Muslimah, ada Quran yang kita panggil dua warna, dwi warna. Ini Quran murah, ya, untuk kita sediakan juga kepada permintaan orang ramai yang tak mau ada tajwid berwarna. Sebab Quran ni boleh masuk musabakah, tapi Quran tajwid berwarna tak boleh. Sebab dia akan membantu qari untuk membaca dalam keadaan yang tepat dan betul. Ya. Kemudian ada Quran Imam. Ini tuan-tuan, kita lancarkan masa kita PKP dulu. Semua orang nak jadi, tak boleh pergi masjid ketika itu Ramadan, dan tak kalah kita selaku bapa kepada keluarga baca ayat yang sama 30 hari atau 29 hari. Akhirnya kita hidupkan mihrab di rumah dan kita adakan Quran yang besar. Dalam solat sunat tarawih kita boleh baca semasa solat untuk memimpin solat dalam keluarga kita. Inilah lahirnya Quran Al-Imam. Kemudian kita juga lahirkan Quran Nobel. Ini tuan-tuan perempuan, Quran bahasa Inggeris yang kita pasarkan ke antarabangsa. Masya Allah, sambutannya sangat luar biasa, ya. Komuniti di UK, komuniti di US, komuniti di Australia, malah ada, ya, star player basketball di US berkongsi tentang amazingnya mereka rasa Quran ni kerana ada terjemahan perkata, ada tajwid berwarna. Itu baru 2 elemen yang kita perkenalkan. Hari ini tuan-tuan kita masuk kepada Quran Amazing yang sebenarnya ada 33 dalam tu, ya, dan sekarang sedang kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris dan sedang disemak oleh Jabatan Quran Sunnah di UM yang dilantik oleh JAKIM sebagai penyemaknya. Apa yang ada dalam Amazing? Jadi cuba kita saksikan sesuatu tuan-tuan. Dalam Amazing ni ada yang kita kenal dengan terjemahan perkata tadi. Jadi terjemahan perkata ni membawa maksud adalah tuntunan belajar bahasa Arab Al-Quran perkataan demi perkataan yang diletakkan tepat di bawah pengenalan kata perkata Al-Quran. Hal ini ditujukan untuk belajar asas kefahaman bahasa Quran. Jadi saya rasa ini juga yang menjadi kekuatan kepada tim Quran. Ya. Bezanya kita mushaf tim Quran adalah digital yang lebih memudahkan ada di ujung jari. Ya, kalau ini bergabung tuan-tuan, Masya Allah, kita membawa satu cahaya untuk dunia bersama dengan Al-Quran. Jadi ada 33, ya, ada 33. Tuan-tuan bayangkan, ini satu yang boleh memberi manfaat. Sebenarnya dalam tu terhimpun 33 yang ada di dalam tu. Termasuklah di dalam tu ada tajwid berwarna yang secara praktikalnya. Kemudian yang keempat, ada panduan hukum tajwid dalam yang kita sebut tadi. Ini memerlukan satu kitab yang berbeza, tapi kita masuk dalam mushaf sehingga mereka boleh baca dengan tepat seperti mana yang dibaca oleh qori-qori kita tadi. Kemudian ada kaedah-kaedah tajwid, ada terjemahan bahasa Melayu, ada mu'jam atau kosakata.
di mana perkataan-perkataan tertentu dalam Al-Quran dihuraikan untuk kita faham dan untuk kita jadikan amalan. Kemudian yang hebat juga dalam Quran ini tuan-tuan, ada tafsir. Kita pilih 3 tafsir terbesar dalam dunia Islam, iaitu tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Ya, dan ini dihimpun juga di dalam Quran ini. Kemudian ada Riyadhus Shalihin, ada hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang sekarang kita sebut hadis 40 kan. Sekarang sebenarnya dalam Quran ini dah ada dah hadis-hadis pilihan yang kita letakkan di dalam satu mushaf. Kemudian ada Syama'il Muhammadiyah, yang ke-15 ada hadis Nabawi, ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat contoh Quran yang akan berkolaborasi tadi itu adalah Quran yang berjuz. Ya, kita bagikan kepada satu kitab itu menjadi 6 juz, kemudian ada 5 buku dan sangat eksklusif untuk kita tampilkan ke tengah masyarakat kita. Akhir kata tuan-tuan perempuan, memetik hadis Rasulullah, ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi kita satu tool yang sangat baik, ya. Hari ini kita punya tool bukan hanya untuk kita jadi baik di Malaysia, tapi kita punya tool untuk membawanya kepada dunia. Sama-sama kita berkolaborasi insya-Allah dengan Al-Quran Mushaf, dengan perisian ayatin Quran di ujung jari, dengan satu kaedah membawa gelombang ini baca faham amal Al-Quran melalui Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, kita ada cahaya untuk dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ahmad Yani Abdul Manaf atas perkongsian tentang Quran Amazing tadi. Alhamdulillah. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Datuk Usamuddin Yaakob selaku penasihat kumpulan Karangkraf untuk memberi ucapan tentang gagasan misi kumpulan Karangkraf. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur hari ini saya dapat bersama-sama dengan pejuang-pejuang Al-Quran, kan. Jadi untuk bersama dalam sebuah misi lah. Sebenarnya kami di Karangkraf ni kami ada 2 misi lah. Satu misi peribadi, satu misi organisation, kan. Misi peribadinya, saya ni saya bukan sekolah Arab, so saya dulu sekolah orang putih. So misi ni adalah romancing God, merayu Tuhanku, kan. Ataupun dipanggil cuba mencari redha Allah, kan. Sebagai menebus dosa-dosa silam saya, kan. Dan untuk Karangkraf pula, kami sudah berada dalam pasaran selama 45 tahun. Kami bermula dengan misi untuk memandaikan bangsa Melayu dulu. Pasal semasa kami memulakan Karangkraf 45 tahun dulu, masa tu orang Melayu tak suka membaca. Literacy rate tu very low. Jadi apa yang kami buat adalah kami mulakan satu gerakan untuk menarik minat orang-orang Melayu membaca dengan menerbitkan macam-macam bahan bacaan. Dan bila semakin lama, bila minat membaca tu sudah meluas, kami mula perkenalkan majalah atau buku-buku yang ataupun akhbar yang lebih mempunyai matlamat yang berbeza. Contoh untuk mendemokrasikan itu kita rakyat Malaysia, supaya untuk mengajar mereka untuk berpandangan boleh berbeza pendapat. Itu kita keluarkan akhbar watan, itu eksklusif dan sinar harian. Dan alhamdulillah saya kira sepanjang itu kita sudah berjaya mengubah minda masyarakat. Jadi di 10 tahun terakhir ni, bila kita tengok masyarakat di Malaysia dan seluruh dunia semakin kelang kabut, akhlak tak tahu ke mana, orang fitnah, maki, hamun dan macam-macam menipu, dan orang ambil rasuah tak rasa bersalah. Jadi kami berfikir
mungkin ada masalah. Ini soal hati, soal kalbu, kan? Jadi operating sistemnya mungkin sudah salah. Kita dah, saya berumur 69 tahun. Saya rasa saya dah pergi khutbah 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun dengan khutbah saya masih belum mengubah cara hidup saya, adalah something wrong with me or something wrong with the khutbah. Tapi basicnya banyak khutbah tu tak sampai, atau saya tak faham. Kerana banyak khutbah atau doa dibaca dalam bahasa Arab. Jadi itu kita mulakan sebuah gerakan di bawah Yayasan Wasan Ummah, dan alhamdulillah Allah kirimkan kepada saya orang-orang yang luar biasa. Kan? Contohlah tadi 3 orang qari dan pakar Quran tu. Kalau dalam bola tu dia orang tu level Messi, level Ronaldo yang datang ke Karang-Kerat. Kan? Untuk membantu kami. Dan tim-tim kita macam Puan Mahani, Ustaz Fazrul, Encik Ahmad Yani dan staf-staf lain tu untuk membantu kami memulakan sebuah gerakan mengqurankan bangsa. Dan kami mulakan dengan yang simple aja, mengajak orang datang ke rumah-rumah ngaji untuk baca Quran. Belajar baca Quran percuma. Kita carilah sistem di mana orang yang ada rumah tak pakai, gunakan rumah dia untuk pusat mengaji. Ustaz yang extra time ngaji secara percuma. Dah ada orang bayar bil, bayar apa, dan kita ramai pejuang rumah ngaji kita bersama kita hari ni. Jadi alhamdulillah kita dah upgrade. Tadi Puan Mahani dah present apa yang kita achieve 10 tahun. Jadi maknanya daripada rumah ngaji kita buat World Quran Hour, Malaysia Quran Hour, World Quran Convention, dan semasa Covid itu hari kita buat My Quran Time. Jadi maknanya kita paksa, ini Allah paksa. Allah bantu kita duduk di rumah 3 tahun atau 2 tahun setengah, tak buat apa, tiap-tiap pukul 12 dengar orang tadabbur Quran. Baca, dan saya kira setengah tu tak pernah khatam pun. Dan sekurang-kurang siapa ikut 838 episod yang kita jalankan, khatam Quran. Dan bukan saja khatam tadabbur. Tapi dalam 10 tahun ni, khatam tadabbur pun bahasa Arab tak faham juga. Kan? Memang payah. Tambah-tambah orang macam saya ni kan. Jadi itu yang bagi saya ini bukan satu kebetulan. Dan percayalah, saya selalu diajar. Pasal saya ni umur 69 dah tak ingat sangat. Tapi saya diajar, saya tak faham Arab. Quran pun saya boleh baca, tajwid tu lari sikit lah. Tapi boleh baca, tapi kalau bahasa Arab saya tak faham. Tapi bila orang tadabbur dengan jiwa, dia masuk ke hati saya dan saya ingat. Dan salah satu adalah, mungkin Ustaz boleh, kan? Ustaz ada kat sini, Ustaz Samsul ada. Surah Muhammad ayat ke-7. Ustaz kan? Dia selalu cakap, siapa yang berjuang untuk agama Allah, Allah akan bantu dia untuk naikkan darjat dia. Naikkan ke itu. Jadi itulah yang kami cuba lakukan. Kami cuba lakukan dalam masa 10 tahun ni. Kita di badai Covid, di badai gawat. Tapi kami tak senang sangat, tapi kami tak susah. 3 tahun Covid tu kita tutup. Kilang tutup, apa-apa, alhamdulillah. Kerana apa? Kami perjuangkan Al-Quran. Jadi maknanya, kerana kami niat satu aja. Seperti yang saya cakap tadi. Kita nak cari redha Allah. So, kami berjuang untuk sebarkan dan buat orang baca, faham dan amalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah, gerakan kita semakin mendunia di seluruh dunia. Dan tadi Cik Ahmad Yani sebut, kita jual 7 juta Quran. Cik Ahmad Yani kata seluruh dunia. Tak, 7 juta tu di Malaysia aja. Kan? Kami ada juga, pasal kita tahu ada sahabat-sahabat daripada Indonesia, kami ada satu company yang kami milik di Indonesia, nama dia Cordoba. Quran Cordoba itu milik kami. Kami boleh jual, saya rasa dalam masa 10 tahun ni lebih 20 juta naskah Quran. Dan kami sudah createkan budaya untuk menulis Quran, dan sekarang kita pergi pada satu level lagi, menulis Quran. Itu kita ada yang sekarang ramai orang jual buku menulis Quran tu, semuanya datang dari kita tu. Kan? Jadi mana kita nak tingkatkan supaya Quran tu menjadi operating system.
Setiap umat Islam. Ini saja solution. Pasal kita tengok 60 tahun negara kita merdeka, semakin teruk kita. Kenapa? Kerana operating system yang mengurus negara ini mungkin Quranik tu tidak mendalam, ataupun mereka baca, mereka tak faham. Jadi mereka tak boleh amalkan. Dan alhamdulillah sekarang kami dah cubalah. Sekarang kelas-kelas tadabbur tu ada di mana-mana. Kan? Dalam online ke apa. Jadi maknanya kami dah bangkitkan harimau yang tidur. Kami dah bangkitkan harimau yang tidur, dan sekarang guru-guru Quran. Pasal saya kira ustaz kan boleh ingat 10 tahun dulu saya cakap. Saya sedih bila lihat orang, bila cikgu matematik orang bayar 200 sejam. Guru Quran baru ni Jakin bayar RM800 sebulan. Kan? Jadi macam mana kita nak pertingkatkan Quran? Jadi kefahaman Quran. Tapi sekarang Allah bagi ini menjadi gerakan rakyat. Kan? Kita yang menjadi pejuang untuk membuat orang faham Quran. Allah ilhamkan kepada tim, ada satu missing link. Bagaimana? Ustaz Safri ada kat sini tak? Sebelum Covid, kami buat kelas Quran percuma 3 kali seminggu sini. 100 lebih orang datang mengikut 3 tahun lebih. Tapi nak faham payah. Kan? Saya sendiri pun masuk 10 kali, saya give up. Kan? Kan? Tapi adanya teknologi yang boleh dalam phone kita, daripada setiap hari kan pukul 5 pagi sebelum kita bangun solat ke apa, yang kadang-kadang suami kita terkejut pasal ingat muka kita hijau, rupa kita duk mengajak tengok WhatsApp kan. Saya pun kadang-kadang terkejut bila tengok isteri saya kenapa hijau ni, dah jadi rupanya tengok WhatsApp kan. Jadi kalau kita boleh gunakan masa tu di phone tu di mana-mana dalam situ untuk belajar berapa patah perkataan situ. Jadi ini yang kami rasakan, ini adalah design Allah. Dan jadi bagi saya, kenapa kita mobilize, kan? Kita mobilize tim kita yang, pasal di Karangkerah ni memang saya share dengan tim Datuk semalam kan. Karangkerah ni kenapa kita boleh survive? Kerana kita ni adalah pejuang-pejuang gerila ataupun komando. Kalau diibaratkan analogi sebagai kutu yang boleh survive atas kepala orang botak. Kan? Kan? Kempen ini kami design dalam masa 3 kali Jumaat aja Ustaz. Kan? Datuk Razim boleh confirm. Dan jadi Allah kirimkan lagi yang sama analogi pejuang-pejuang yang akan membawa konsep ini. Bila kita bergabung, Cik Mak Yani cakap dia ada sikit lagi, saya tak nak spoil Datuk punya speech, maknanya gabungan apa yang karya Bistari sudah develop, apa yang warisan Ummah sudah develop, apa yang tim Datuk Razim dah develop, dengan pejuang-pejuang yang ada ni, kita bantu masyarakat untuk faham Quran. Kan? Ini bukan bisnes. Ini yang saya nak fahamkan. Kalau you anggap ini bisnes, then you akan dapat untung saja. You kena anggap ini adalah sebuah perjuangan untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan umat. Kan? So kalau you bercerita dengan downliner you tentang untung, you dapat untung aja. So baliklah, kajilah surah Muhammad tu. Baca berurang-urang ayat 7 tu. Dan you betulkan niat you. Sekarang saya dihimpunkan pagi Jumaat, tadi Ustaz Samsul bercerita tentang peranan hari Jumaat ini. Kan? Peranan hari Jumaat ini, apa peranannya? Mana kita selepas dengar khutbah, kita bertebaran untuk mencari rezeki dan berjuang untuk hidup dan berjuang untuk mempersiapkan kematian kita untuk akhirat. Kan? Jadi ini yang penting. Jadi maknanya kita kena faham. Tapi kita sendiri kena faham dulu.
So kalau kita download apps dan kita ada Quran yang dicipta oleh Quran tu, kita ada 120 orang full time di dapur kita di Bandung untuk buat research. Dan dibantu oleh beratus-ratus lagi ulama-ulama secara part time untuk bina. That's why itu ensiklopedia yang Cik Ahmad Yani explain 33 tahun itu. Jadi bila ada dua benda bergabung, kan? Bergabung, jadi maknanya you letakkan jadi pada setiap phone dan setiap rumah ada itu, maknanya sekurang-kurangnya di pada masa nanti you boleh jawab apa malaikat tanya apa you buat untuk bantu agama. Saya dah letak dalam phone dia. Saya dah bagi ini, tapi dia orang tak baca, dia punya hal lah. Kan? Tapi mission kita nak sampaikan sebanyak mungkin. Saya cakap dengan Datuk Roslan, kalau dia tak boleh achieve 50,000, dia kena pakai topeng nak jumpa kawan-kawan dia. Kan? Dia kena pakai topeng. So Datuk Roslan, downliner dia pun kena pakai topeng juga. Kan? Jadi sekarang kita kena buat hasrat kita, matlamat kita sekarang bukan nak jual berapa set tin Quran, tapi berapa ramai orang yang kawan-kawan kita yang kita boleh buat dia faham Quran. Dan masa Ramadan nanti, pasal sekarang masa Ramadan orang tak baca Quran pun akan cari Quran. Ini bagi kami adalah momentum terbaik untuk kita push program ini, opportunity mereka untuk khatam dengan fahaman. Pasal sekarang ramai orang faham, dia boleh bragging rights. Oh, saya dah khatam 30 kali, 20 kali, tapi masih rasuah lagi. Kan? Masih menipu, masih fitnah, masih share cerita Fatihah lagi. Kan? Fatihah ke apa? Kan? Masih cerita, kan? Mesti ikut ni. Yang ketahuan ni mesti share juga cerita Fatihah. Kan? Kita tak boleh sebarkan fitnah. Jadi matlamat kita nak seramai mungkin di Ramadan ini orang faham, khatam dengan kefahaman. Itu matlamat kita. Kan? Itu matlamat. Jadi maknanya selling point kita adalah, kau nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga, kena jadi Muslim yang baik. Muslim yang baik adalah yang ada Quran yang dia faham. Dalam hati dia menjadi operating system dia. Itu yang penting, operating system. Mengawal dia, ini haram, itu tak ada, bukan hari ini haram, ini hari halal, tak boleh. Dia black or white saja. Betul kan Ustaz? Kan? Agama kita jelas. Cuma banyak orang dia tak faham. Pasal kadang-kadang dia pergi pusat tahfiz, dia hafal aja. Sekarang untuk menjadi ummah yang lebih baik, mereka kena faham. Kenapa kita boleh mengira dengan baik, menulis dengan baik, membaca dengan baik? Kerana kita faham bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tapi Arab kita tak faham. Allah dah bagi idea kepada tim Datuk Razim untuk melahirkan inovasi itu. Kita gunakan. Tapi kena ada reference. Itu sebab saya kata saya gunakan ekosistem. Ekosistem yang tim Puan Mahaini dengan tim dia develop adalah rumah ngaji. Sahabah Al-Quran. Rumah ngaji itu ada pelajar, ada guru. Kan? Ada guru. Dan ada Qurannya. Ada pelajarnya. Sekarang, the missing link adalah Think Quran punya apps yang kita kena pakai. Dan Datuk Razim berani invest. Maknanya sekarang, kalau sebelum ini kempen ni, 399 itu aja. Sekarang dipackagekan. Harga dia tak naik. Dia absorb benda tu. Kan? Jadi inilah opportunity untuk kita membina rumah di syurga dan membina syurga di rumah. Itulah mission. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Usamuddin. Satu speech yang sangat-sangat meremang. Saya tertarik dengan ayat yang terakhir Datuk Usamuddin Yaakob, membina rumah di syurga
dan membina syurga di rumah. Masya Allah. Allahu akbar. So, terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia Datuk Usam atas ucapan tadi. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan ke segmen yang lebih ditunggu-tunggu lagi oleh kita semua, yang mana kita akan mempersilakan seorang insan yang cukup luar biasa, yang bakal merubah kehidupan kita semua insya-Allah. Mencetus satu idea yang luar biasa tanpa melengahkan masa. Saya mempersilakan Ketua Pegawai Eksekutif Tim Quran, Datuk Abdul Razin, untuk menyampaikan ucapan berkongsi kepada kita tentang kempen yang bakal dilancarkan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Husamuddin bin Haji Yaakob, penasihat grup Karangkraft, Puan Firdaus binti Husamuddin, pengurusi grup buku Karangkraft, Puan Farah binti Husamuddin, grup Ketua Pegawai Eksekutif Grup Sila Karangkraft, Puan Marhani Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ummah Ikhlas, Datuk Roslan, Haji Amin Hassan, Barisan Waqf Feeder, sahabat-sahabat reseller Tim Quran, dan para hadirin. So alhamdulillah, hari ini hari Jumaat, di hari awal bulan Rajab, hari yang penuh barakah, kita dapat sama-sama berkumpul untuk satu tujuan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat bermakna buat Tim Quran, kerana dapat bekerjasama dengan Karangkraft, dengan Yayasan Ummah Al-Ikhlas, yang memang membuat pelbagai program-program yang luar biasa. Bagi saya kira sangat luar biasa. Quran Hour, World Quran Time, rumah ngaji, dan macam-macam effort seluruh dunia. Dan dengan kerjasama ini, kita akan lancarkan sebuah kempen, iaitu Faham Khatam Al-Quran. So dengan kempen ini, Tim Quran akan mempakejkan, so setiap kali Tim Quran Plus di sebelum tu, misi kempen ini. Apa misi kempen ini sebenarnya? Apa yang kita nak cuba sampaikan? Apa yang kita cuba usahakan? Kita cuba sampaikan dua perkara. Yang pertama, kita nak bagi masyarakat faham Al-Quran bukan sekadar dibaca, tapi untuk kita faham mesej dia, untuk kita gali, kita tolong ke apa mesej dia, ambil dan amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, melalui kempen ini, Ramadan ini, kita nak seru seramai boleh, ingatkan umat Islam, sama-sama kita cuba faham bahasa Al-Quran dan cuba khatam Quran dalam bulan Ramadan. Ini bergantung kepada individu. Semana yang sudah biasa khatam, alhamdulillah kita ajak bersama-sama fahamkan. Mana yang belum pernah khatam, kita bagi idea. Why not? Ramadan ini kita cuba khatam Quran. Yang penting kita cuba baiki hubungan kita dengan Quran bulan Ramadan ini. Dan ini adalah waktu terbaik, sebab Ramadan tinggal lagi lebih kurang 60 hari. Sempena kempen ini akan berlaku dua pengumuman yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan invest dalam advertising mulai hari ini sampai ke
penghujung Ramadan, setiap hari kita akan ada dalam akhbar sinar harian dan juga rangkaian digital every day mengenai kempen ini, mengenai Think Quran. Yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang di Malaysia yang membeli Think Quran akan diberi Quran Amazing secara percuma. Siapa yang nak ambil dulu boleh activate plus, boleh ambil di luar terus. So yang lain akan dipost ke rumah insyaAllah. So Think Quran, the idea of Think Quran. Saya ada dekat sini, saya ambil peluang dekat sini. Saya cakap saya cukup inspire dengan usaha yang dilakukan oleh grup Karang Craft, Yayasan Ummah Ikhlas. Bayangkan, saya kira sebagai Datuk Usamuddin, sebagai orang yang usaha bagi idea, wujudkan macam mana nak buat, macam mana nak kempen, macam mana tarik perhatian orang pada Al-Quran. Dan timnya saya boleh anggap sebagai seorang billionaire akhirat. Memang cukup saya inspire, dan untuk jadikan orang baca. Dan sebelum ni kalau kita ingat, Quran kan dia, kertas dia tebal-tebal, kita buka majalah berwarna, kita dicin cantik-cantik. Macam mana inovasi Quran ni yang ni jadi luar biasa. Semua orang jadi tertarik nak memiliki Quran. Saya share kenapa Think Quran. Sejak kita launching bulan Jun yang lepas sampai ke hari ini, tanpa sebarang advertisement, just by word by mouth, mulut ke mulut, kan, kita telah jual 38,000 unit. Dengan nombor yang sangat-sangat luar biasa, saya boleh katakan sebenarnya demand untuk orang Islam di Malaysia nak faham Quran ini memang sangat tinggi. Cuma belum tahu lagi kewujudan teknologi ini. Belum tahu lagi apa Think Quran. Think Quran ni saya boleh umpamakan, bayangkan bahasa Arab adalah bahasa yang lain yang kita tak pernah tinggal. Kenapa kita boleh baca bahasa Arab? Bukan mudah sepatutnya. Kenapa boleh baca? Tulisan dia lain. Saya bagi tahu, saya perhatikan anak saya. Dia pergi mengaji dan dia ada satu sistem Iqra. Lepas 2 minggu dia mengaji. Saya tanyalah dia, apa yang dia dah belajar sampai mana? Sampai lepas 2 minggu dia dah belajar sampai Aba. Saya kata, Aba je. Okey lah, kan? Bayangkan 2 minggu belajar Aba. Dia tak belajar yang kompleks. Dia tak belajar yang semua huruf, atas, bawah, tanwin, semua tak belajar. Dia just belajar Aba, kan? Dan orang-orang yang benda itulah yang kita cuba nak buat dengan Think Quran. Kadang-kadang lepas 3 hari, lepas seminggu, lepas 2 minggu, belajar apa? Belajar suduri. Kita cuba mudahkan perkataan by perkataan. So lama-lama insyaAllah Iqra buatkan orang faham baca Quran, dan lama-lama insyaAllah kita akan jadi faham beberapa perkataan. Yang penting kita jadi engage dengan Quran. Lama-lama kita terus insyaAllah akan faham the whole Quran. Itu harapan dia. Okay. Sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan lagi sekali ribuan terima kasih pada grup Karang Craft, Yayasan Ummah Ikhlas dan seluruh tim yang hadir hari ini. Dan saya cuba nak bagi satu kata-kata semangat jugalah, kan, sebab kita nak ikut, kan, Datuk, kan.
satu-satunya benda yang terbaik yang kita boleh hadiahkan kepada diri kita adalah faham bahasa Quran. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk Abdul Razin. Diminta Datuk terus kekal di atas pentas. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian dan sidang penonton, pastikan anda terus berkongsi secara live ni, sebab masa yang dinanti-nantikan sudah tiba. Diminta kita menjemput Datuk Dr. Husamuddin bin Haji Yaakob untuk naik ke pentas bagi merasmikan majlis pelancaran kempen Faham Khatam Al-Quran. Para hadirin boleh menyaksikan di skrin LED di hadapan anda. Gila dia. Terima kasih diucapkan dan tahniah kepada pihak Karangkraf dan Think Quran di atas perasmian majlis pelancaran kempen Faham Khatam Al-Quran sebentar tadi. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya perasmian itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Karangkraf dan juga Think Quran kerana sudi menyebut kami pada hari yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dari pihak kami sepanjang mengacarakan majlis pada hari ini. Sekian saja daripada kami, Muhsin Ahmad dan Fakrul Razi Dongcik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.